رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama sambung dan pelajari ayat surah Al-An'am ayat 26. Ya. Betul Haji Halim? Betul. Ya, ya. 26. Ya. Ya, ayat 26. Di mana pada minggu lepas kita telah pun tafsir secara ringkas ayat ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan i'rab ayat 26 surah Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu i'rab ayat 25 ayat 25 i'rab ayat 25 surah Al-An'am. Minggu lepas kita telah pun tafsir ayat 25 surah Al-An'am. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan dengan i'rab ayat 25 surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man yastami'u ilaik, dan di kalangan mereka iaitu orang-orang musyrikin, di mana mereka itu ayat ini ditujukan kepada musyriki Mekah. Di kalangan mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka dengar atas asas bukan untuk beriman dengan Al-Quran, tetapi mereka tertarik dengan gaya bahasa, dengan makna dan juga dengan sastra dari sudut kehebatan bahasa Arab itu. Jadi mereka mendengar bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kami menjadikan atas hati-hati mereka penutup-penutup, akinnatan wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan kami menjadikan atas hati-hati mereka, di mana pada minggu lepas saya sudah pun bagi tahu Allah Ta'ala umpamakan hati ini seperti bekas, dan bekas itu ditutup akinnatan. Akinnatan ini adalah jamak bagi kinan, penutup-penutup, bukan satu penutup tetapi banyak penutup. Bila bertindih-tindih penutup, ada penutup dan ada banyak penutup, maka mereka tidak lagi dapat menerima Al-Quran. Dan juga pada minggu lepas saya juga telah pun jawab. Mungkin ada orang tanya, apabila Allah Ta'ala tutup hati mereka, mungkin mereka berhujah bagaimana mereka nak beriman sedangkan Allah Ta'ala telah tutup hatinya. Jadi jawapan pada soalan tersebut, Allah Ta'ala tutup hati mereka kerana usaha mereka, kerja mereka, niat mereka, sebenarnya mereka tidak mahu beriman dengan Nabi Muhammad ataupun dengan Al-Quran Al-Karim, tidak mahu menerima agama Islam. Jadi dengan usaha mereka, tidak mahu beriman, dengan kesombongan mereka, dan dengan hasil kerja buat mereka, jadi Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala jadikan hati-hati mereka ini tertutup untuk menerima agama Islam. Jadi yang pertama, hati mereka ditutup, an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Hati mereka ditutup dengan penutup-penutup untuk memahami Al-Quran, dan Allah Ta'ala jadikan juga di telinga mereka wa fi adhanihim waqra, iaitu penyumbat. Seolah-olah walaupun mereka mendengar Al-Quran, tetapi seolah-olah telinga mereka ada penutup, ada penyumbat. Jadi hati mereka ditutup, telinga mereka disumbat. Jadi walaupun mereka mendengar Al-Quran, walaupun mereka mengaku bahawasanya Al-Quran itu adalah
satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak dapat beriman atas asas telinga mereka tertutup dan juga hati mereka tertutup. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, dan sekiranya mereka melihat semua tanda-tanda kebenaran, maknanya seandainya mereka ditunjukkan mereka kebenaran, ditunjuk mereka mukjizat dan sebagainya, la yu'minu biha, mereka kekal tidak beriman dengannya. Hatta, sehinggalah apabila mereka datang kepada engkau, yujadilunaka, berbahas, berdebat dan sebagainya dengan engkau, yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir mereka akan berkata, in hadza illa asatirul awwalin, sesungguhnya Al-Quran ini adalah dongengan ataupun cerita-cerita khurafat orang-orang yang terdahulu, di mana Nabi Muhammad telah mengambil dan baca ke atas mereka. Itu yang mereka kata. Dan kita juga telah tafsirkan kenapa mereka kafir Quraisy menjadikan hujah cerita-cerita dahulu ataupun dongengan dahulu kala sebagai hujah untuk mereka menolak Al-Quranul Karim. Itu sedikit terjemahan ayat yang ke-25. Jadi ayat ini insya-Allah kita akan i'rab pada pagi ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa minhum, waw istinafiyah. Waw istinafiyah maknanya waw ini adalah waw permulaan ayat. Jadi ayat yang berada selepasnya adalah ayat yang sempurna ataupun ayat yang tidak ada kaitan i'rabnya dengan sebelumnya. Minhum muta'alliqun bimahdhuf khabar muqaddam. Minhum itu, min adalah huruf jar dan dhamir. Jadi minhum itu adalah jar wa majrur. Dan jar wa majrur ini dia bergantung ataupun merujuk kepada khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Tetapi mahdhuf, tetapi khabar muqaddam itu tak ada. Tak ada dalam ayat. Jadi kita baca wa minhum man yastami'u ilaik. Jadi tidak ada khabar muqaddam itu, tidak ada khabar mahdhuf, tidak ada di situ. Kemudian man isim mausul, iaitu sesiapa. Sakin maksudnya man itu, nun itu baris mati. Baris mati. La man minhum man yastami'u ilaik. Baris mati, dan dia adalah mubtada muakhar. Dia adalah mubtada. Okey. Yastami'u fi'il mudhari' marfu' wal fa'il huwa. Di sini pun kita perlu ingat yastami'u, yastami', asal fi'ilnya ialah sami'a. Sami'a yasma'u. Tetapi Allah Ta'ala sebut yastami'. Yastami' ini asal dia istama'a yastami'u. Fi'il madhi dia istama'a yastami'u. Ini pun kita dah sebut minggu lepas kan. Jadi Allah Ta'ala tidak guna yasma', tetapi dia guna yastami', kerana yastami' ini akan memberi makna pertama al-mutawa'ah. Yang kedua makna dia juga ialah al-mubalaghah. Mubalaghah namanya betul-betul. Betul-betul atau bersungguh-sungguh. Mutawa'ah ni maknanya dengan rela, dengan rela ataupun dengan sendiri, tanpa paksa. Kuliah kita terjemah macam tu. Jadi apa maksudnya mutawa'ah mubalaghah?
Maksud dua-dua ini apabila Allah Ta'ala guna dengan wazan, istama'a yastami'u, dia akan memberi makna dengar juga, tetapi dengar dengan rela, dengan minat, dengan sendiri tanpa dipaksa. Mereka sendiri yang pergi mendengar. Oh. Jadi itu maksudnya. Dan juga mubalaghah, dengar pun bersungguh-sungguh, betul-betul, ataupun kita panggil pasang telinga. Jadi itu yang bermaksud yastami' diguna dengan istama'a. Beza dengan sami'a. Jika diguna sami'a, dengar semata-mata dengar. Tidak pasang telinga betul-betul, mungkin dipaksa dengar. Maknanya seseorang itu bila dipaksa dengar, mungkin dia dengar saja tanpa dia ada fokus kepada apa yang dia dengar. Tanpa dengan rela hatinya mendengar dan tanpa ada kesungguhan untuk mendengar dan tidak betul-betul dengar. Jadi jika sami'a dia maknanya lain, jika yastami' bermakna pertama al-mutawa'ah tadi. Mutawa'ah itu maksudnya dengan rela, ataupun satu lagi al-mubalaghah, iaitu bersungguh-sungguh dengar. Jadi di kalangan orang kafir ini, ada di kalangan mereka itu betul-betul dengar Al-Quran, bersungguh-sungguh mendengar Al-Quran. Mereka itu dengan rela hati pergi dengar Al-Quran. Bahkan Abu Jahal dan kawan-kawan dia, Abu Sufyan, keluar malam untuk pergi dengar Nabi membaca Al-Quranul Karim. Tanpa sesiapa paksa, tanpa sesiapa yang meminta, tetapi mereka sendiri pergi mendengar. Dan bila dengar, mereka dengar betul-betul, bersungguh-sungguh dengar. Itulah maksudnya ayat ini. Maknanya kita dapat bagi kesimpulan bahawasanya dalam keadaan mereka itu menolak Nabi, dalam keadaan mereka itu tolak agama Islam, tidak menerima agama Islam, dakwah Islam, tetapi sebenarnya mereka mengakui kebenaran Al-Quran sehingga mereka pergi dengar dan dengar betul-betul. Tetapi kenapa mereka tidak percaya? Tidak percaya kerana kesombongan yang ada pada diri mereka. Kesombongan yang ada pada diri mereka, mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi istama'a itu ada dua makna. Wazan dia ifta'ala yafta'ilu. Ini wazan dia. Fi'il khumasi. Okay. Ifta'ala yafta'ilu, istama'a yastami'u. Antara maknanya yang pertama mutawa'ah dan yang kedua adalah mubalaghah. Okey. Ya. Jadi yastami'u tadi fi'il mudhari', hukumnya marfu', wal fa'il huwa, dan pelakunya ialah huwa, dia ada di dalam yastami'u. Marfu' itu ada tanda dia dhammah di akhir. Kita baca yastami'u. Kita tak baca yastami'a, kita tak baca yastami'i, kita tak baca yastami', tetapi kita baca yastami'u dengan dhammah. Itulah tanda marfu'. Dan fa'il pelakunya ialah huwa, dia di dalamnya. Jadi kalau kita kata yastami', yastami' itu maknanya dengar. Siapa yang dengar? Yang dengar itu adalah huwa, dia. Dia itu siapa? Dia itu kembali kepada dhamir hum itu di kalangan mereka. Hum itu siapa? Kita kena tengok ke belakang lagi. Hum itu adalah alladzina kadzabu kanu yaftarun tadi ayat sebelumnya. Maknanya merujuk kepada kafir Quraisy di awal dakwah Nabi, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di kalangan mereka itu, kafir Quraisy itu, mereka telah dustakan Al-Quran, dustakan Allah, menolak Nabi Muhammad SAW. Mereka mengada-ngadakan cerita tentang Al-Quran, tentang Allah SWT. Di kalangan mereka itu, yastami' ada, bukan semua, ada yang betul-betul dengar, bersungguh-sungguh dengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW daripada Al-Quran. Jadi dhamir semua, huwa dhamir, hum dhamir,
Jadi bila dhamir iaitu ganti nama, dia ada nama dia. Contohlah kalau saya kata dia pergi ke pasar. Jadi dia itu ganti nama, dia hendaklah merujuk kepada nama. Jadi kalau orang tanya saya, dia itu siapa? Saya kata Muhammad. Jadi dia itu adalah Muhammad. Diganti dengan Muhammad itu dengan ganti nama dia. Kenapa diguna ganti nama itu? Kerana sudah disebut nama sebelumnya. Jadi kalau saya buat karangan, Muhammad tinggal di Kajang. Dia pergi ke pasar. Jadi saya tak ulang dah Muhammad itu. Saya hanya guna ganti nama dia. Jadi kalau kita baca kat tengah ayat ataupun karangan ataupun Al-Quran, kita jumpa ganti nama, maknanya kita kena rujuk kat belakang tu. Ganti nama tu kembali kepada apa? Kepada siapa? Jadi huwa di sini kembali kepada mereka kafir Quraisy. Di kalangan mereka ada yang mendengar Al-Quranul Karim. Waw atifah, huruf ataf, ja'ala fi'il madin sakin. Ja'ala itu asalnya ja'ala, tetapi bila digabung dengan ja'alna, jadi kita nampak lam itu baris mati. Contoh saya terang kat sini, ja'alna. Dia ada dua tu. Dia ada ja'al, dia ada na. Ja'al fi'il, na ganti nama. Ja'al jadi, na ganti nama iaitu kami. Kami itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam ini mati kan? Baris dia mati, tidak begitu? Ya. Itulah yang disebut sakin. Madin, fi'il madin, sakin. Sakin ini baris mati. Maknanya mabniyun ala sukun. Madin maknanya fi'il madin. Fi'il madin ini adalah fi'il yang menunjukkan telah ataupun past tense. Tetapi dalam bahasa Arab, dia bukan saja menunjukkan lepas. Tetapi dia juga menunjukkan betul-betul tahqiq. Sebab itulah lafaz-lafaz jual beli, lafaz akad kahwin, nikah kahwin dan sebagainya menggunakan fi'il madin. Sebabnya dia menunjukkan betul-betul. Jadi bila Allah Ta'ala sebut ja'alna, iaitu kami jadikan, selain daripada menunjukkan Allah Ta'ala telah menjadikan, ia juga menunjukkan betul-betul ia berlaku. Kejadian ini betul-betul berlaku. Allah Ta'ala betul-betul buat. Dari mana kita dapatkan betul-betul itu, pasti itu, daripada fi'il madin. Selain daripada dia memberi makna past tense, dia juga memberi makna betul-betul ataupun pasti ataupun confirm. Allah Ta'ala jadikan dalam atas hati-hati mereka penutup. Jadi sakin ini merujuk kepada lam itu, mabniyun ala sukun. Kemudian Allah Ta'ala sebut ja'alna, dan na itu adalah fa'il, pelaku, iaitu kami. Siapa yang menjadikan? Iaitu kami, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala qulubin, ala qulub ini adalah jar wa majrur muta'alliqun bimahdhuf hal min akinna. Ini ada hal, ada hal, tetapi hal itu dia tidak sebut ke sini. Hum qulubihim itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih saya dah terang sebelum ni, iaitu disandarkan. Qulub disandarkan kepada him, mereka. Maknanya kalau orang tanya hati siapa? Hati mereka. Jadi disandarkan kepada hum. Jadi hum itu adalah mudhaf, qulub itu adalah mudhafun ilaih, qulub itu adalah mudhaf. Akinnatan maf'ulun bih. Kami jadikan atas hati mereka, Allah Ta'ala jadikan apa? Akinnatan, penutup-penutup yang ada di atas hati-hati mereka. Maf'ulun bih, jadi dibaca dengan baris atas.
akinnatan. An masdariyah nasibah. An ini adalah huruf masdar dan juga dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Jadi yafqahu mudhari' mansub bihadfin nun. Yafqahu ini ada nun tetapi dibuang nun kerana dia mansub. Okey, cuba tengok kat sini. Asalnya an yafqahuna. Begitu Asalnya an yafqahuna, tetapi an ini dia adalah huruf masdar. Itu yang pertama. Yang kedua, an ini juga ia adalah huruf nasibah. Jadi nasibah ini dia membuang nun. Jadi an yafqahu. An yafqahu kerana ada an. Kalau kita buang an, ia akan kembali yafqahuna lah. Jadi apabila ada an, dengan sendirinya yafqahun fi'il mudhari' ini dibuang nun kerana dia sudah menjadi mansub. Hukum i'rabnya mansub. Kalau tak ada an, hukumnya adalah marfu'. Apabila ada an, dia jadi mansub. Apa tanda mansubnya? Tandanya dengan buang nun tadi, ay yafqahu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan nasibah. Kemudian masdar maknanya an yafqahu ini boleh ditakwilkan kepada masdar dia. Fiqhuhu. Itu masdar ya. Fiqhihim dia jadi majrur. Fiqhihim maknanya fahmihim. Kefahaman mereka. Jadi Allah Ta'ala jadikan ke atas hati-hati mereka penutup-penutup yang menegah daripada kefahaman mereka. Mereka memahami Al-Quranul Karim. Jadi masdar itu maksudnya an dengan yafqahu itu boleh ditukar kepada masdar. Masdar dia ialah fiqhun. Faqiha yafqahu fiqhun ataupun fiqhan. Jadi digabungkan dengan hum kerana dalam yafhamu ni ada dhamir hum. Jadi fiqhihim masdar. Jadi an masdariyah nasibah. Jadi saya telah terangkan masdariyah apa maksudnya? Maksudnya an yafqahu itu boleh ditakwil kepada masdar. Apa itu masdar? Masdar itu adalah kata nama daripada fi'il. Jadi setiap fi'il dia ada kata nama dia, kata nama terbitan kita panggil. Contohnya akala makan. Kalau makanan itu kata nama bagi makanan. Akala dia telah makan. Makanan. Aklan makanan. Kalau jalasa duduk. Julusan isim dia, kedudukan. Yeah. Ataupun duduki dan sebagainya. Jadi setiap fi'il itu dia ada isim dia. Begitu juga faham. Kalau faqiha, faham. Yafqahu, dia akan faham. Kalau kefahaman, fiqhan. Sebab itulah dalam ilmu syariah kita ada nama fiqh. Fiqh. Fiqh itu adalah hukum hakam yang dihasilkan daripada kefahaman nas syarak. Kalau tak faham, maka tak keluarlah hukum hakam tersebut. Okey. Waw pada yafqahu ada lepas ha itu ada waw. Waw itu adalah fa'il. Waw ni dipanggil wawul jamaah iaitu mereka hum fa'il. Okey, dia sebut kat sini wal masdar muawwal an yafqahu fi mahali jar bil idafah bi idmari khasyah. Dan masdar muawwal an yafqahu itu fi mahali jar, dia berada dalam kedudukan jar bil idafah bi idmari khasyah, dengan tidak menyebut khasyah. Bi idmar itu mana dengan tidak menyebut di dalam ayat itu perkataan khasyah. Khasyata fiqh
fiqhihim. Jadi dia kata apa? Dia kata masdar muawwal fiqhihim itu dalam keadaan barisnya di bawah kerana dia adalah disandarkan kepada khasyah. Khasyah ini di mana khasyah ini tidak disebut di dalam ayat. Disembunyikan. Nah, khasyah ini maksudnya takut, bimbang. Maknanya Allah Ta'ala jadikan hati-hati mereka itu penutup-penutup kerana mereka itu takut memahami Al-Quranul Karim. Maka Allah Ta'ala jadikan penutup-penutup di atas hati-hati mereka. Okey, agak dalam sikit. Ya, Dia punya i'rab dia ni. Sebenarnya ada mahdhuf, ada idmar, mahdhuf itu lebih kurang lah, maknanya disembunyikan khasyah. Kemudian hu maf'ulun bih. Ay yafqahuhu, maf'ulun bih. Mereka memahaminya kembali kepada Al-Quranul Karim yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atifah, huruf ataf. Dan maknanya bukan sahaja dijadikan hati mereka itu ada penutup dan juga di telinga mereka penyumbat. Waw itu atifah dan fi adan muta'alliqun bimadhu hal min waqra. Ini pun madhu juga sama dengan akinnatan. Hum mudhafun ilaih. Nah, hal dia mana? Hal dia itu tak ada. Okey, waqran ma'tuf ala akinnah. Waw itu ataf. Waqra itu ma'tuf ala akinnatan. Okeylah. Jelas kan? Wa ja'alna fi qulubihim akinnatan wa fi adhanihim waqra. Dan di telinga mereka waqra. Waqra itu ma'tuf kepada akinnatan. Akinnatan dibaca dengan bari atas, waqra pun dibaca dengan bari atas. Okey, selesai kat situ. Wa in yaraw waw atifah in syartiyah jazimah. In syartiyah, syartiyah ini maksudnya sekiranya, seandainya, sekiranya. Syartiyah maksudnya kalau dibuat begini, maknanya kalau kamu penuhi ataupun kamu dah penuhi syarat-syaratnya, dia akan berlaku begini. Begitu Maknanya apa yang dibuat sebelumnya akan berlaku selepasnya. Itu lebih kurang maksud syartiyah. Dan sekiranya apa? Mereka melihat kulla ayatin, mereka melihat semua ayat. Jika mereka semua melihat wa in yarau, kita lihat saja. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Jadi dia ada in syartiyah kat situ. Maknanya sekiranya mereka itu melihat semua ayat-ayat Quran, melihat segala bukti-bukti kebenaran, mereka melihat segala tanda-tanda kebenaran Allah SWT, walaupun mereka melihat la yu'minu biha, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat tersebut ataupun tanda-tanda tersebut. Jadi in syartiyah dari sudut makna dia bermaksud syarat. Maknanya sekiranya dia melihat pun, mereka melihat pun mereka tidak beriman. Kalau mereka, maknanya mereka melihat itu adalah syarat, la yu'minu biha itu adalah jawab syarat. Seandainya mereka lihat pun mereka tidak beriman dengan ayat-ayat tersebut. Dan jazimah ini yarau itu asalnya yarawna, tetapi telah menjadi yarau. Sama dengan yu'minu tadi, yafqahu tadi. An asalnya yarawna, ada nun fi'il mudhari', yarawna. Tapi bila ada an dibuang nun itu jadi yarau. An pula in
Asal in yarau, asalnya ialah yarauna, tetapi dibuang nun. Kenapa dibuang nun? Kerana in itu adalah jazimah. Dia menjazamkan fi'il mudhari. Yarawna. Yarawna ini kalau kita nak i'rab, fi'lun mudhari marfu' bi thubuti an-nun. Fi'il mudhari hukumnya marfu', tanda marfu'nya ialah ada nun. Tetapi disebabkan ada in syartiyah jazimah ini, yarawna itu jadi yarau. Jadi yarau itu bagaimana kita nak i'rab? Kita i'rab fi'il mudhari. Jadi hukum marfu' itu sudah bertukar menjadi majzum kerana ada an. Jadi kita sebut hukumnya majzum bi hasfi dengan buang nun. Jadi nun dia dah tak ada kan? Nun ada kat situ Nun itu sudah Majzum Ustaz. dibuang. Majzum. Fi'il mudhari majzum bi hasfi nun. Ada orang tanya ke tadi? Majzum ke mansub Ustaz? Majzum. Sebab Dia ada an. ada in In. in syartiyah. Oh, Oh ya. Kalau an. kalau an dia jadi mansub. In. Sebab itu dia sebut tadi in itu adalah syartiyah. Syartiyah itu dari sudut makna dia dan dia adalah jazimah. Jazimah. Jazimah inilah majzum tu. Dia tukar daripada marfu' kepada majzum hukumnya. Tak sama dengan an tadi kan? An tadi dia nasibah. An nasibah jadi yafqahuna jadi yafqahu. Jadi i'rab dia mansub. Okey. Jadi yarau tadi in yarau sekiranya mereka itu lihat, mereka tidak beriman juga. Kenapa tak beriman? Pertama, 3 sebab lah. Pertama, mereka sudah pun ditutup hati mereka dengan banyak penutup. Yang kedua, telinga mereka itu walaupun nampak dari sudut zahirnya tak tuli, tetapi sebenarnya ada disumbat, penyumbat. Dan yang ketiga, mereka dengar ayat-ayat itu, mereka lihat ayat-ayat itu bukan asas untuk beriman, bukan asas untuk mencari kebenaran, tetapi mereka mendengar hanya semata-mata untuk hiburan, ataupun mereka mendengar itu untuk mencari kesilapan, ataupun atas asasnya mereka tidak ikhlas untuk mendengar Al-Quran itu untuk mencari kebenaran. Jadi tak dapat, hati mereka itu ditutup oleh Allah SWT. Mereka tetap tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minuna biha. Okey. Majzum bihadfin nun. Yarau mudhari' majzum bihadfin nun wal waw fa'il. Waw pada yarau itu di dalam ni adalah waw jamaah, ini adalah fa'il. Mereka kembali kepada musyrik. Kulla maf'ulun bih, semua. Ayah mudhafun ilaih. Tanda ayah ini tanda kebenaran. Tanda kebenaran ini mungkin Al-Quran, mungkin Nabi, mungkin alam ini. Sebabnya di depan kaum musyrikin Mekah itu banyak tanda-tanda bahawasanya Allah itu ada. Bahkan mereka pun mengaku yang menjadikan mereka adalah Allah, tetapi mereka tidak sembah Allah. Dan juga kebangkitan Nabi itu juga adalah betul. Kalau mereka tanya pokok Yahudi dan Nasrani, di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil menyatakan kebangkitan Nabi. Jadi mereka pun tahu kebenaran tersebut bahawasanya akan dibangkitkan Rasul. Dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Dan juga tanda-tanda lain Al-Quran. Mereka telah mendengar Al-Quran dan mereka mengakui bahawasanya Al-Quran ini bukan ciptaan manusia, tetapi ia adalah datang daripada langit, datang daripada Allah SWT. Dan juga tanda-tanda dunia ini, tanda-tanda kehancuran yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala bangsa-bangsa terdahulu. Langit, bumi, bulan, bintang, di mana bintang-bintang itu mereka melihat untuk menjadi penunjuk jalan mereka bila mereka musafir. Jadi semua itu adalah tanda-tanda menunjukkan bahawasanya ada pencipta iaitu Allah SWT. Tanda-tanda yang boleh menyebabkan mereka beriman. Jadi semua ayat-ayat itu, tanda-tanda itu, sekiranya mereka lihat kesemuanya pun, la yu'minu biha, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La nafiyah. Yu'minu jawab syarat. Jawab syarat juga dia majzum. Asalnya yu'minuna. Tetapi dibuang nun itu kerana dia jawab syarat. Sebab hukum jawab syarat ini, in syartiyah ini dia menjazamkan dua fi'il. In yarau. Asalnya yarawna, saya tulis yang betul. In yarau kulla ayatin la yu'minuna. Asalnya ada nun. Di sini ada nun. Kemudian di sini pun ada nun. Nun yang pertama dibuang kerana in. Nun yang kedua dibuang kerana jawab in. Sekiranya mereka lihat, mereka tidak beriman. Itu jawab dia. Jadi syarat ini dia ada jawapan dia. Seandainya kamu makan, kamu kenyang. Seandainya kamu datang, kamu dapat hadiah. Seandainya kamu tidur, kamu akan sihat contohnya. Jadi di sini pun seandainya kamu melihat, seandainya mereka melihat, mereka tak beriman. Itu jawab dia. Jadi isim fi'il syarat ini, yang pertama ini pun dibuang nun dan jawab syarat ini pun dibuang nun. Jadi dibaca dengan in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Biha itu kembali kepada ayat. Dia tidak beriman dengannya, la yu'minu biha. Ha itu kembali kepada ayat. Ayat ni kan muannas. Jadi kenalah ha muannas juga. Okey. Okey, beres Hari panjang pula Arab pada hari ni Memang ayatnya panjang. Bila kita nak huraikan satu persatu itu dia menjadi satu, ialah seolah-olah kita belajar semua ilmu nahwu. Daripada awal tadi kita berjumpa fi'il mudhari', jumpa fa'il, jumpa insyartiyah, jumpa majzum, jumpa marfu', jumpa dhamir, jumpa mubtada', jumpa khabar. Jadi bila kita nak i'rab Quran ini, mana semua ilmu nahwu itu kita kena keluarkan, kita kena mahirkan, kita kena faham semuanya. Sebabnya kita akan jumpa dengan semua. Tak sama dengan kita belajar nahwu saja. Kita belajar nahwu saja, kalau ustaz kata mubtada', belajar mubtada' lah. Tak ambil dah tajuk-tajuk lain. Kalau kita belajar khabar, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Jadi apabila kita nak mempelajari i'rab Quran ini, maknanya kita akan jumpa dengan semuanya. Oleh itu kita kena ada apa? Kena ada semua peralatan. Macam orang nak masak dapur sudah pastilah kena ada. Kuali, periuk, orang panggil apa, sudipnya, senduknya, bawangnya, pekakar-pekakar nak masak tu semua kena ada. Jangan pula apabila nak masak sup, tiba-tiba kakak sup terlupa beli. Tak jadi sup lah. Okey, jadi kari. Jadi secara asasnya di samping kita belajar i'rab ini, pelajar-pelajar adalah belajar ilmu nahwu. Kalau ada kelas-kelas nahwu ataupun kalau ada YouTube tentang nahwu, kita buka, kita tengok, kita belajar apa itu khabar, apa itu maf'ulun bih, apa itu fi'il mudhari'.
Bila kita faham semua ini, kita baca Al-Quran, barulah dia rasa lazat itu. Dia rasa lazat, dia rasa sedap. Kita faham secara lebih detail daripada kita baca terjemahan semata-mata. Jadi oleh kerana begitu, kelas kita ni kadang-kadang dia menjadi berat, kadang-kadang dia menjadi ringan saja. Kadang-kadang contohnya ayat yang kita belajar pada hari ini, dia agak berat. Cuba bayang 1 jam kita baru sampai kull ayatin. Saya nak tinggal, saya boleh saja kita baca cepat kan. Tapi saya nak baca cepat, rasa kita tak bagi hak pada kitab ni. Jadi tak apalah kita baca dan saya terangkan sekadar yang dapat. Kalaulah tak jelas boleh tanya. Dan mungkin kita tak faham pada kali ini, pada akan datang tu kita akan faham. Dan bagi mereka yang cuba untuk memahaminya, contohnya la nafiyah, tak faham kan? Boleh kita type, kita boleh type dalam YouTube, cari la nafiyah. Mungkin ada kelas-kelas yang menerangkan apa itu la nafiyah. Jadi kita belajar sedikit-sedikit. Lama-lama kita akan memahami kesemuanya, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Puan Kasma. Saya nak tanya yang ja'al tadi tu. Ya. Fi'il mudhari, fi'il madi. Ya. Ni saya pertama kali dengar fi'il madi ni dengan maksud pasti ataupun betul-betul. Ya Puan. Itu antaranya. Ada contoh ayat lain tak Ustaz? Yang fi'il madi bermaksud pasti ni. Boleh dikatakan semua fi'il madi begitu. Ya. Fi'il madi begitu. Dia dua makna lah. Dia dari sudut makna masa, dia lepas. Dan tapi satu lagi pasti. Dari sudut makna sesuatu itu berlaku tidak berlaku, pasti tidak pasti, maknanya pasti. Kalau fi'il mudhari' kalau kita buat contoh pun kita kata saya akan pergi. Belum pasti lagi pergi ke tidak. Kan? Sebab akan tu. Tapi kalau saya kata saya telah pergi. Pertama dia menunjukkan bahawasanya telah masa. Maknanya mungkin semalam, mungkin 2 minggu lepas, mungkin 1 bulan lepas. Tetapi pada masa yang sama dia memberi makna confirm saya pergi. Jadi kalau saya pergi ke Mekah, maknanya saya sudah tengok Kaabah, saya sudah tengok Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi ada makna sungguh confirm. Okey. Bahkan Arab juga guna fi'il madhi seandainya menunjukkan sesuatu perbuatan itu pasti berlaku. Contohnya qomat solat kan. Qomat solat tu bila sebut qad qamatis solat. Tak solat lagi kan? Semua tak solat lagi. Bila kata qad qamatis solat, sesungguhnya solat telah didirikan. Semua orang tak solat lagi. Semua duduk bangun betul belakang, betul kaki, ada yang sakit urat sebagainya kan. Tapi kenapa bila sebut qad qamatis solat? Kerana semua yang ada kat masjid tu, yang duduk kat masjid, yang solat sunat, yang tunggu imam datang dan sebagainya, mereka semua itu adalah menunjukkan betul-betul nak solat. Jadi dia guna pada qamatis solat. Kalau ikutnya guna saja taqumus solah. Sebabnya akal kan. Begitu juga bila kita nak buka puasa. Kita baca doa puasa kan. Doa buka puasa, kita tak buka puasa lagi. Kan? Imam datang tangan, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna. Kami puasa kerana engkau ya Allah dan rezeki engkau kami telah berbuka, aftarna. Sama dengan ja'alna tadi, aftarna. Tapi makanan tak masuk lagi dalam mulut. Kenapa kamu kata kami telah berbuka puasa? Kan? Maknanya di situ kami betul-betul akan buka puasa. Rasanya tak ada orang azan semua tak buka puasa kan. Bila saja orang azan puat masuk mulut. Maknanya pasti semuanya orang buka puasa. Jadi kadang-kadang fi'il mudhari ini juga digunakan, fi'il madhi ini juga digunakan untuk menunjukkan perbuatan itu pasti akan buat.
Itu Okey. bakas ma. Tetapi Okey. berlainan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' Mudhari' akan. akan. Walaupun dia sebut insya-Allah kan, insya-Allah saya akan pergi. Tak confirm Itu. lagi ya. Tak confirm. Tak confirm lagi. Boleh jadi tak pergi-pergi sebab ada insya-Allah tu. Insya-Allah orang Melayu ni tanda dia taradud 50-50. Kalau insya-Allah Islam tu betul-betul nak datang kecuali Allah Taala tak izinkan. Okey. Okey, terima kasih. Tadi Ustaz. Saya punya suara dengar Ustaz? Suara Haji. Dengar ya? Dengar. Saya tak tahu, ialah saya pertama kali, saya tak tahu nak tutupkan mic dekat mana kan, tak tahu. Oh ya. Tak apa, tak perlu tutup kecuali kalau bising. Itulah tadi saya bising sikit sebab ada orang buat jalan di depan rumah saya ni. Itu bising sikit. Oh, tak ada dengar Haji ya. Haji Jamil tak ada dengar Haji Jamil. Okey je, tak ada gangguan. Biasa kalau terganggu saya yang off kat sini. Ya. Jadi pelajaran hari ini saya rasa okey Ustaz sebab ingat balik apa yang kita belajar dulu. Yalah. Fi'il mudhari', marfu', fi'il madi' mansub, majrur, majzum, ingat balik. Sambil ulang kaji lah. Sambil ulang kaji. Tapi yalah nak tangkap sikit-sikit tu ambil masa lah Ustaz. Ya. Saya pun agak cepat lah. Tak ada, okey lah Ustaz. Mungkin boleh rojok balik video lah sebab bila saya rakam nanti saya masuk dalam YouTube. Mungkin apa-apa yang tak sempat nak tulis itu boleh ditulis balik. InsyaAllah. Okey, la yu'minu jawab syarab. Biha itu kembali kepada ayat dengan tanda-tanda itu. Hatta lil ibtida'. Hatta ini memang menarik. Hatta dalam bahasa Arab ini sehingga lil ibtida'. Lil ibtida' ni maksudnya macam waw istinafiyah tadi. Maknanya hatta ayat selepasnya adalah i'rab baru ataupun ayat baru. Bukan cerita baru, cerita ada kaitan lagi, tetapi dari sudut struktur ayatnya adalah ayat i'rabnya yang baru, tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Hatta lil ibtida'. Hatta ini dia ada 3 makna. Ini terkenal dalam pelajaran nahwu. Kalau kita belajar hatta, terkenal dengan ayat ni. Akal tu, saya makan. Akal tu sama kata, saya makan ikan. Hatta ra ha. Okey. Sin ini nak baca apa? Ra'suha ke ra'siha ke ra'saha? Macam mana Haji Ali? Saya makan ikan sehingga kepalanya. Hatta. Roksi. Hatta. Roksiha. Okey. Ra'siha. Jadi dia boleh baca semuanya. Itulah saya nak bagi tahu. Hatta ini dia ada makna dia banyak. Tapi mengikut apa yang kita baca selepas tu, baris tu juga. Ra' ni kepala. Saya makan ikan sehingga kepala. Adakah termasuk kepala ataupun sehingga tidak termasuk kepala? Dengan kepala. Termasuk. Jadi nak termasuk dan tidak termasuk mengikut baris yang kita baca. Kalau kita baca hatta Roksiha. Hatta ra'saha. Dengan baris atas kan? Ya. Dia bermaksud hatta itu bermaksud ataf. Al-ataf. Dan. Maknanya as-samakata wa ra'saha. Maknanya saya makan ikan
Ikan dan kepalanya sekali pun saya makan. Huruf ataf kan? Guna wa, maknanya wa. Kan? Nampak? Ya. Saya tarik kat bawah. Jadi kalau kita guna wa ra'saha, jadi waw itu adalah maknanya huruf ataf. Jadi kita takdirkan hatta itu maksudnya huruf ataf, kita takdirkan wa. Jadi wa ini maknanya Dan sekali. kedua-duanya saya makan lah. Ya. Saya makan ikan, isi dia tubuhnya dan kepala dia pun saya makan sekali. Jadi ikan dengan kepalanya semuanya dimakan. Jika dibaca dengan baris atas. Kalau kita baca dengan ra'siha, boleh baca juga Ra'siha huruf jar. Maknanya hatta itu adalah huruf jar. Maksudnya Pai bawah lah. Ya. ya as-samakata ila siha. Saya makan ikan sehingga kepalanya. Sampai kepala saya tak makan dah. Apa? Oh, okey. Jadi kepala tak termasuk ni. Jadi kena betul ayat dia. Saya makan ikan ila ra'siha, hatta ra'siha maknanya huruf jar. Jadi kalau kita baca ra'siha, hatta ini maksudnya ila. Ila ke illa? Ila. Huruf jar. Kalau ila bukan huruf jar dah. Oh. Ila, Oh, ya. sehingga. Kita terjemah sehingga juga. Tapi kalau hatta, sehingga hatta maksudnya sehingga habis semua. Ini sehingga mana kita makan sampai sehingga kepala kita berhenti makan. Saya berjalan sehingga pagar. Sehingga pagar maknanya sampai kat pagar tu lah. Ya. Macam mana Farah? Kita masuk pagar dah. Sampai pagar saya tak lintas dah. Sampai kat pagar ya? Sampai kat pagar ya. Saya pergi rumah awak sampai kat pintu. Ila bab. Sehingga pintu. Saya tak masuk dalam rumah. Pintu pun saya tak langkah pintu. Ini pun sama. Saya makan ikan sampai kat kepala, saya berhenti. Ila ni mana sehingga ataupun sampai. Dan kalau suha. Suha ini maknanya ibtida yang kita belajar tadi. Hatta itu maknanya ibtida, maknanya ayat baru. Ibtida maknanya as-samakata hatta ra'suha ma'kul. Sekejap ma'kulun. Kita baca baris hadapan. Jadi hatta ini dia adalah ibtida saja. Ra'suha mubtada, ma'kul khabar. Jadi ra'suha ini ayat barulah. Ayat baru, tidak ada kaitan. Dia bukan huruf jar, dia bukan ataf, tetapi dia ayat baru mubtada khabar. Jadi kita boleh kata akaltu samakata hatta ra'suha. Kita baca dengan baris hadapan, kan? Baris hadapan. Maknanya kepalanya pun kena makan. Maknanya sekali-sekali dengan kepala pun kena makan. Itu ibtida. Itu ibtida. Maknanya kita i'rab ra'suha itu, ra'su adalah mubtada, ma'kulun adalah khabar. Ini dhamir kembali kepada ikan tu. Ra'suha, kepala ikan, ma'kulum, dimakan.
Jadi saya makan ikan sehingga kepala ikan pun dimakan juga. Saya pun makan. Jadi ada beberapa perbezaan lah. Tapi contoh ini kena ingat, biasa kita belajar ilmu nahu, guru-guru nahu dia bagi contoh ni. Kalau tiba ba hatta, akal tu sama kata hatta, nak baca apa? Kalaulah semua kita makan termasuk kepala, boleh baca hatta ra'saha ataupun hatta ra'suha. Kalau kita makan ikan saja, kepala kita bagi kucing, kita tak makan, maknanya akal tu sama kata hatta ra'siha. Beres, Itulah maksudnya hatta al-ibtida'. Maknanya ayat selepasnya adalah ayat lain, ayat baru. Jadi ada 3 makna. Makna yang pertama, 1. Makna yang kedua, dan makna yang ketiga. Okey. Ada 3 makna. Pertama ataf, kedua huruf jar, ketiga Huruf ibtida'. baru. Tidak. Hatta itu lil ibtida', maknanya selepas itu ayat baru. Id zaraf mustaqbal mutadamminu ma'na syarti muta'alliqun biyaqul. Id idza kan? Idza. Hatta idza. Idza ini adalah zaraf. Zaraf masa, menunjukkan masa. Mustaqbal akan datang. Maknanya sekiranya akan datang, akan datang pada masa akan datang, dia berbeza dengan id. Kalau id, masa yang lepas. Kalau idza, masa akan datang. Maknanya akan datang ini mereka akan jumpa dengan engkau, wahai Muhammad. Yujadilunaka, mereka akan berdebat, berbincang dan sebagainya dengan engkau. Dan hasil daripada perbincangan itu, apanya? Mereka akan berkata, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang musyrik itu, dia akan berkata hasilnya ialah, apa yang kau bawa ini, wahai Muhammad, Al-Quran ini adalah dongengan ataupun cita-cita khurafat, cita-cita orang-orang yang dahulu kala, cita-cita rakyat dan sebagainya, di mana sudah pasti cita-cita itu adalah menarik untuk didengar. Jadi itu maksudnya idza zarf. Idza itu zarfu mustaqbal, iaitu kata nama masa akan datang. Dan ia juga bermakna syarat. Maknanya kalau mereka datang pada engkau pun, mereka tidak akan beriman. Ataupun hasilnya mereka akan berkata bahawasanya Al-Quran itu adalah dongengan mereka saja. Muta'alliqun biyaqul. Muta'alliqun biyaqul. Di mana dia merujuk kepada yaqulu. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu. Mereka datang kepada engkau, mereka akan kata. Yaqulu di depan itu muta'alliqun biyaqul. Ja'u fi'il madin wa fa'iluhu. Ja'u, waw itu adalah fa'il dia. Fi'il madin telah datang kepada engkau dan fa'il dia ialah waw itu. Kaf maf'ulun bih. Mereka telah datang kepada engkau. Ini pun guna fi'il madin. Kalau ikutnya masa akan datang mereka tak jumpa lagi kan. Ini menunjukkan mereka pasti akan jumpa engkau. Dan seandainya betul-betul mereka jumpa engkau pun, mereka tetap tidak beriman. Mereka tidak sehingga apabila mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, wa yujadilunaka yujadilunaka, maknanya datang kepada Nabi Muhammad untuk berdebat, berbantah-bantah ataupun mujadalah. Mujadalah maknanya berjidal, berdebat, kita terjemahkan. Mislu tashhadun. Tashhadun maknanya mislu tashhadun, i'rab dia sama dengan tashhadun, fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun.
Kaf maf'ulun bih, iaitu Nabi Muhammad. Mereka berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, mereka akan berkata, yastami' sama dengan yastami', maknanya fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Alladzina fa'il, siapa yang berkata, iaitu mereka yang kafaru yang betul-betul kufur, yang confirm betul kufur, menolak, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafaru juga digunakan fi'il madhi. Apa maksud fi'il madhi? Past tense, dan juga menunjukkan confirm betul-betul kafir. Betul-betul ini merujuk kepada dua. Pertama, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ini memang sudah tidak beriman. Sebab itulah ada pencanggahan pendapat di kalangan kita orang Islam ini, di antara mengatakan orang kafir itu dengan perkataan kafir ataupun Islam ataupun non-Muslim. Contohnya kita tengok orang kafir depan kita, kita pun katakan kepada dia, awak kafir. Kemudian ada seorang lagi dia kata, awak tidak Islam. Jadi orang yang kata awak kafir itu dia berhujah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Tetapi ada di sana, di dalam Al-Quran, Allah tak guna orang kafir, dia guna ya ahli kitab dan sebagainya. Tidak begitu. Ahli kitab. Jadi ahli kitab ini kafir juga. Tetapi Allah Ta'ala tidak guna kafir, dia guna ahli kitab. Jadi ulama ada bahas benda ini, di mana jika di dalam Al-Quran disebut Al-Kafirun, maknanya mereka itu di dalam ilmu Allah SWT akan mati dalam keadaan kufur. Tetapi kenapa pula diguna ahli kitab? Maknanya di kalangan ahli kitab itu ada yang memeluk Islam. Contohnya kita lihat Abu Sufyan kufur, tetapi akhirnya memeluk Islam, termasuklah Hindum dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi di mana pada awalnya menentang Nabi, termasuklah Umar bin Khattab dan selainnya, menentang Nabi tetapi memeluk Islam. Jadi tidak semestinya bila Allah Ta'ala sebut Al-Kafir dalam Al-Quran itu, kita boleh guna untuk kesemua orang-orang kafir. Kadang-kadang atas asas dakwah, kita boleh guna perkataan yang lebih lembut. Belum Islam, ataupun non-Muslim, ataupun tidak Islam. Selain daripada kita guna perkataan yang agak kasar, kafir dan sebagainya. Jadi kalau ada orang guna perkataan non-Muslim ataupun bukan Islam dan sebagainya, itu adalah mengikut Quran juga. Allah Ta'ala sebut ahli kitab. Walaupun mereka itu kafir, tetapi diguna dengan cara yang lembut. Khususnya untuk berdakwah. Contoh kita pergi ke tempat orang kafir. Kalau kita guna, wahai orang-orang kafir, hendaklah kamu memeluk Islam. Jadi dengan kasar kan. Tapi kalau guna wahai ahli kitab, contoh ataupun wahai saudara-saudara senegara, ataupun wahai orang-orang yang belum mendapat hidayah, ataupun ayat-ayat yang sesuai, mungkin lembut bunyinya. Walaupun mereka itu semuanya kafir. Jadi kafaru di sini mereka yang confirm betul-betul kufur. Di dalam ilmu Allah SWT mereka tidak akan beriman. In lin nafi, in maksudnya nafi, maknanya la, hali tambih maknanya untuk menarik perhatian, za itim isyarah, maknanya tidak ini kembali kepada Al-Quranul Karim, illa lil hasar, maknanya tidak lain tidak bukan, asatir, khabar kepada hadza ini mubtada, khabari adalah asatir. Asatir ini maknanya jamak kepada usturah. Usturah ni maknanya khurafat, cita-cita, dongeng seperti Pak Pandi dan sebagainya. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak ada hujah untuk menolak Al-Quran, di mana Al-Quran ini ramai orang minat untuk mendengarnya,
Dia kata inilah cita-cita nenek moyang kita yang dulu. Seperti mana kita sekarang ini suka tengok Pak Pandey, suka dengar cerita tentang legenda-legenda. Jadi sama lebih kurang mereka anggap bahawasanya Al-Quran itu sebegitu. Al-awwalin, mereka-mereka yang awal-awal dahulu, maknanya nenek moyang mereka. Yang dahulu. Ilaih majrur bil ya'. Asatirul awwalin. Ya ini adalah majrur. Asalnya al-awwalu, satu, dua, al-awwalani kalau ramai al-awwaluna ataupun majrur al-awwalina. Mereka yang ramai. Mereka-mereka yang dahulu. Okey, itu secara ringkas i'rab. Berpeluh juga nak habiskan satu ayat ni yang panjang ini. Semoga Allah Ta'ala beri pahala kepada kita detik-detik yang berlalu. Begitu juga akal kita yang berfikir cuba untuk memahami ayat Quran. Begitu juga saya yang bercakap ini, maknanya saya yang banyak bercakap, orang lain dia dengar saja. Maknanya lidah-lidah yang menuturkan kata-kata, begitu juga telinga-telinga yang mendengar, supaya semoga Allah SWT menulis pahala-pahala yang mengalir kepada kita semua. Jadi bersabar kalau ada sesuatu yang kita rasa belum jelas atau tidak memahaminya. Mungkin di sana ada yang kita tidak dapat sepenuhnya, tetapi kita dapat separuh-separuh pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada soalan nak tanya? Rasanya i'rab satu ayat ni pun sudah cukup hari ni. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.